ataupun badan agama apa semua dekat sekolah tu kan. Sebab kalau korang saja jemput, tak boleh kan. Macam sebab bila kita tengok komen-komen, ustaz datanglah sekolah kami, ustaz datang. Kami tak boleh datang kalau sekiranya pihak sekolah tu tak benar kan. So korang sendiri bila korang nak jemput kami, kena guna platform ataupun saluran yang betul. Kedua, selain jelajah percuma, kami akan masuk juga pusat-pusat Junavana, Betul? pusat-pusat Serenti, pusat-pusat orang yang Anak terlanjur dan yatim, sebagainya, jagaan anak yatim. Kita jumpa pun, kita akan entertain, kita akan bagi hadiah, kita akan buat rak buku percuma, kita akan bagi pengisian secara percuma juga. Kita akan hadiahkan tudung-tudung handsock secara percuma dan sebagainya. Untuk perempuan lah. Untuk perempuan. Dan kami juga sedang, daripada kempen Membina Generasi Harapan ni, target kami ialah kami nak buat satu kompleks dakwah remaja. Betul? Yang mana daripada kompleks dakwah remaja tu macam markas lah. Target kami nak menghimpun semua remaja-remaja dari pelbagai negeri dalam satu markas untuk sama-sama kita bangunkan potensi remaja, kita bina sehingga akhirnya semakin ramai penggerak-penggerak dan penggerak-penggerak dakwah di kalangan remaja. Sebab apa? Sebab antara faktor umat hari ni makin rosak. Sebab apa? Sebab ramai sangat yang menjadi ejen-ejen yang menyebarkan maksiat. Hari ni ramai sangat orang yang ajak pada maksiat. Dan dalam masa sama bangga pula. Bangga pula tu. Itu masalah dia sekarang ni. Dekat TV, dekat radio, dekat Insta, dekat Twitter, dekat semualah media sosial. So, bila kita buat kempen ni, target kami, kita nak melahirkan seramai-ramainya penggerak dakwah di kalangan remaja. Supaya apa? Supaya dakwah ni menjadi budaya masyarakat kita pada hari ni. Dan itulah antara vision kami, nak buat kompleks tu. Dan kami nak ajak sama-sama untuk menyumbang dalam kempen Membina Generasi Harapan. Ajak mak ayah korang untuk sumbang juga. Dan insyaAllah banyak benda kami nak buat. Ini secara ringkas sahaja. Dan tolong sebarluaskanlah tentang kempen ni. Mungkin lepas ni memang kita akan ada poster untuk sumbangan dan sebagainya. So tolong kongsikan kepada kawan-kawan ataupun parents dan sebagainya. Okey, kita sambung topik tadi. Sekarang kita tahu, ni soalan kita tahu akhir zaman ni nak lari daripada maksiat sangat susah. Pergi sekolah, kawan-kawan sekeliling ajak kita macam-macam benda pelik-pelik. Masuk universiti pun rakan sekeliling, suasana sekeliling mendorong kita ke arah tu. Balik rumah, buka TV pun dekat TV mendorong pada maksiat-maksiat tu. Buka internet pun, internet macam benda-benda tu macam dah normal. Bertubi-tubi. Hatta kalau kita duduk sorang-sorang dekat rumah pun boleh juga terjebak ke arah maksiat. Nak kata akhir zaman ni nak berpegang pada agama tu sangat susah. Syaitan akan serang daripada banyak penjuru. Kiri, kanan, depan, belakang, syaitan, iblis serang. Dan macam mana cara kita nak selamatkan diri kita di akhir zaman ni? Dan bukan diri kita je, macam mana kita nak selamatkan kawan-kawan kita, keluarga kita semua? Apa step-step dia? Pertama apa dia? So yang pertama sekali macam yang saya dah share tadi lah, okay? Antaranya sebab dia ada banyak step. So antaranya adalah kita sendiri kena perkukuhkan diri kita dengan ilmu. Kan kadang-kadang macam budak-budak sekolah menengah sekarang kan, mereka merasakan bahawa kalau dekat kelas, dekat sekolah menengah dah belajar dah pendidikan Islam ni, dah belajar dah tasawuf Islam ni, rasanya cukup lah tu kan. Cukup pula, korang rasa benda tu cukup. Tapi wallahi memang tak cukup apa yang korang belajar dekat sekolah tu. Sebab sekolah ia hanya sekadar memenuhi silibus kan, sukatan pelajaran tu. So nak tak nak kita kena ada inisiatif sendiri, tambah ilmu. Cara nak tambah ilmu, pergi ke majlis-majlis ilmu. Mungkin ada orang yang gunakan alasan PKP kan, ada cabaran dia lah, ada cabaran PKP dan sebagainya. Tapi itu bukan satu halangan untuk kita mencari ilmu. Kalau korang YouTube, memang semua orang ada akaun YouTube kot. So korang search dekat situ, banyak je ilmu yang korang nak dapat berkaitan dengan contoh macam akidah. Mungkin akidah susah sikit lah, sebab akidah memang kena belajar secara berguru. Tapi benda-benda yang asas, contoh macam berkaitan dengan fiqah, benda-benda solat, benda-benda puasa, benda-benda basic kan, yang berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan akhlak, benda-benda tu. So point saya dekat sini, antara solusi yang boleh kita lakukan adalah dengan cara pergi ke majlis-majlis ilmu. Tambah diri kita dengan ilmu-ilmu. InsyaAllah kita mampu untuk bezakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Betul. First step, lazimi diri dengan ilmu. Bukan alasan alah kau sekolah agama boleh lah jadi baik. Tak. Saya dah jumpa ramai. Saya bukan sekolah agama. Aizudin ni bukan sekolah agama. Lepas tu sambung belajar kat mana? UK kan? Saya sambung kat UK. Bukan Hulu Kelang bukan Hulu Kelang. Saya United Kingdom. Tak bidang apa? Bidang kalau dari segi formal punya pembelajaran, matematik lah, bidang matematik. Itu dari segi formal. Dia memang bukan ambil kos agama, bukan sekolah agama. Tapi itu tak menghalang dia untuk belajar agama. Sebab saya ada banyak sangat kawan-kawan, diorang ni belajar biomedik, diorang belajar sains, diorang belajar engineering, tapi dalam masa yang sama bila
cuti semester dan sebagainya, pergi ke pondok, pergi ke masjid, pergi dengar ceramah ilmu, ceramah agama dan sebagainya. So itu bukan alasan lah. Zaman sekarang ni, kalau nak cari kebaikan, nak cari ilmu tu, tinggal nak ke tak nak je. Pilihan kita lah. Tak boleh bagi apa-apa Dia alasan. buat kata Nak ke tak pepatah nak. lah kan, nak 1000 daya. Tak nak sebenarnya. Itu alasan je kalau kita nak tak nak tu. Okay? Yang kedua, anak pula Yang kedua, macam mana kita nak selamatkan diri kita di akhir zaman ni? Jaga solat 5 waktu. Teruk mana pun, banyak buat maksiat pun, dah berzina ke, dah bunuh orang ke, apa-apalah dosa kecil, dosa besar ke, jaga solat 5 waktu. Tolong saya merayu, tolong jaga solat 5 waktu. Yang laki, paling-paling pun solat 5 waktu. Kalau lagi bagus, yang sepatutnya pergi masjid, pergi surau. Pergi surau. Lazimi diri pergi surau ataupun masjid. Yang perempuan solat awal waktu. Sebab apa? Sebab bila kita jaga solat 5 waktu, pasti dan pasti Allah akan selamatkan kita. Dia seolah-olah macam bila kita jaga hak kita kepada Allah, maka Allah Allah akan akan jaga hak kita. Sebab saya jumpa ramai kawan-kawan saya. Ada seorang kawan saya ni, dia kongsi gelap, bantai orang, pukul orang, pergi sini sana, disko lah bagai semua. Hampir minum arak. Tiba-tiba berubah. Bila saya tanya dia, macam mana kau boleh berubah? Susah kot. Dia dulu isap okok, tapi dia boleh berubah. Dia tinggalkan semua tu. Dia kata sebab dia tak tinggal solat. Dia jaga solat. Bila dia jaga solat, memang Allah akan campak perasaan bersalah setiap kali buat maksiat. Dan lama kelamaan Allah akan buka jalan untuk akhirnya dia dapat istiqamah dalam perubahan. Sebab tu kalau nak berubah, benda first kena jaga adalah solat 5 waktu. Tolong saya merayu, jangan tinggalkan solat 5 waktu. Tak ada istilah aku ni tak layak solat, aku ni jijik, banyak sangat dosa yang aku dah buat. No, itu semua alasan. Dia sebab solat, bila solat ni antara, sebab saya pun mengajar kan anak-anak murid apa semua. So antara solat yang memang susah nak buat, solat subuh. Kan? Alasan ni sebab nak kena pergi sekolah awal. Which is macam Tak logik. sebab macam parents nak kerja apa semua, so dia pun kena siap-siap awal, lepas tu pergi terus. Kan? Which is benda yang itu hak kita sebagai hamba Allah. Kan? Hak kita sebagai hamba Allah memang kita wajib tunaikan. Ni bukan macam macam hendak sebudaya, tak nak sebut dalih. tak nak sebudaya. Tu dia macam Solusi ketiga, tadi solusi first, macam mana kita nak selamatkan diri kita, ialah lazimi majlis ilmu. Yang kedua, jaga solat 5 waktu. Yang ketiga, kita kena bergaul ataupun cari suasana yang baik. Suasana tu bukan hanya terhad kepada, mungkin kita macam, aku ni bukan sekolah agama, aku sekolah menengah biasa je. So macam mana aku nak cari kawan-kawan yang baik? Kadang-kadang kita sendiri yang create alasan, aku tak boleh nak jadi baik sebab kawan-kawan aku pun, tengoklah kawan-kawan kelas aku pun jenis yang merapu, jenis yang couple. So kita menjadikan itu sebagai alasan. So bila kita nak berubah, antara solusi utama dia, kita kena cari suasana yang baik. Macam mana nak cari? Macam saya dah sebut tadi lah, yang mungkin yang baru join ni mungkin baru dengar. So kita nak berubah, antaranya kita kena pergi ke suasana yang baik, pergi cari kawan-kawan yang baik. Macam mana nak cari kawan-kawan yang baik? Mulakan dengan diri kita terlebih dahulu untuk menjadi baik. Barulah secara automatiknya kita seolah-olah macam magnet. Bila kita jadikan diri kita orang yang baik, maka Allah akan hadirkan orang-orang yang baik dalam keadaan yang kadang-kadang kita tak sangka pun. Saya nak tambah, kadang-kadang kita ni, kesilapan kita tak suka berkawan dengan orang yang suka tegur kita. Kita rasa orang yang tegur kita tu macam sedang menyerang kita. Busybody, jaga tebirian. Tapi kita suka berkawan dengan orang yang sama-sama buat maksiat dengan kita. Kalau kita couple, kita suka kawan dengan orang yang couple juga. Kalau kita minat K-pop, kita akan suka kawan dengan minat K-pop juga. Kalau kita suka jenis sembang mencarut-carut, kita suka lepak dengan yang suka mencarut-carut juga. So akhirnya, kita banyak berkawan dengan orang-orang yang salah lah. Orang yang nak tegur kita, kita anggap dia orang ni bajet alim, kutuk. Sedangkan sepatutnya kita kena berkawan dengan orang yang tegur kita. Betul. Bukan dengan orang yang sama-sama buat maksiat dengan kita. Tapi itulah kita tak suka orang tegur kita. Sebab tu bahaya. Allah kata dalam Quran, apa Allah kata? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang menolak teguran daripada Allah yang Maha Pemurah, nescaya kami akan jadikan untuk mereka syaitan sebagai teman karib. Bila orang tegur kita tolak, orang tegur kita tolak, sampai satu tahap takut-takut hati kita mati, dan ketika tu setanlah yang akan jadi teman karib kita. Sebab tu hargai orang yang tegur kita, hargai orang yang bimbing kita. Kadang-kadang orang yang tegur kita tu bukanlah maknanya dia orang rasa dia orang baik, tak. Kadang-kadang kita kata, alah kau ni tegur-tegur, macamlah kau baik sangat, macamlah kau suci sangat. Tak. Dia orang tegur tu bukan sebab dia orang rasa dia orang baik, tak. Sebab tegur tu tanggungjawab. Tanggungjawab seorang Muslim. Mungkin dia pun tengah nak improve diri dia. Dia pun nak improve diri dia.
Sebab tu kita tegur orang ni bukan sebab kita baik. Betul. Macam kita orang duk pak bukan sebab kita orang baik. Bukan kita orang baik. Banyak dosa. Kita orang banyak dosa. Dia macam ni lah, solat. Nak kena tunggu baik baru nak solat ke? Tak juga. Boleh macam tu. Kena solat sebab solat tu wajib. Sama juga, nak tunggu baik baru nak tegur orang ke? Tak. Tegur orang tu satu kewajipan walaupun diri kita sendiri macam banyak dosa. at the same time lah kan. Macam bila kita tegur orang dalam masa sama, telinga kita yang paling dekat. Betul. Kan? Telinga paling dekat. So kita orang bila kita orang tengah cakap pumpang-pumpang ni kan, sebenarnya kita orang tengah nasihat diri kita orang juga sebenarnya. Diri sendiri. Kita sama-sama. So yang keempat, tadi poin pertama macam mana kita nak selamat daripada maksiat akhir zaman ni. Majlis ilmu. Dan solat. Jaga solat. Suasana. Pilih kawan dan suasana yang baik. Yang keempat bagi saya benda yang sangat penting juga adalah kita kena buat dakwah. Betul. Cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menyerang. Bukan defensif lah. Kalau defensif je kena tekan boleh mati kita. Betul. Tapi cara terbaik untuk kita nak menyelamatkan diri, nak bertahan adalah dengan kita menyerang. So sometimes akhir zaman ni cara paling ampuh juga untuk nak selamat diri kita selamat dan nak orang sekeliling kita selamat adalah kita kena buat dakwah. Bila disebut buat dakwah, bukanlah bermakna kita kena ceramah, kita kena buat video dakwah, kena masuk rancangan TV, kena masuk TV, tak. Ramai orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak jadi pendakwah? Ustaz, cita-cita saya jadi pendakwah. Macam mana nak jadi pendakwah? Nak kena ambil degree syariah ke? Sebenarnya, pendakwah ni bukan satu kerjaya. Betul. Awak nak jadi apa? Saya nak jadi pendakwah. No. Ada tak orang kita tanya, kau nak jadi apa? Saya nak jadi penyolat. Mana ada? Tak ada. Sebab solat tu wajib. Sama juga dakwah ni wajib. Dakwah bukan satu kerjaya. Betul. Dakwah ni bukan satu benda yang kita boleh pilih. Aku nak jadi pendakwah ke aku nak jadi doktor? Tak. Dakwah bukan satu kerjaya. Kan, dakwah bila kita mengucap tu memang itu dah tanggungjawab kita. Once kita dah ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita layak jadi pendakwah. Kan hadis yang memang semua orang tahu, yang semua orang tahu, balighu anni walau ayah. Semua layak pendakwah. Korang tak perlu pun nak kena ada master dalam PhD syariah ke, baru korang boleh buat. Tak. Dakwah ni common sense. Nak buat baik, ajak orang buat baik sekali. Jom pergi solat. Simple je. Nampak orang buat maksiat, tegur. Benda tu common sense. Budak 4 tahun pun bila nampak bapak dia rokok, ayah janganlah isap rokok. Itu dakwah juga. Adakah dia kena ada degree baru dia layak buat dakwah? Tak semestinya. Dakwah tu hanya bergantung pada iman kita. Tapi kalau nak mengajar agama, kena ada ilmu lah. Tapi nak buat dakwah, nak ajak orang buat baik, nak cegah kemungkaran, sebenarnya semua orang layak. Semua orang layak. So, budayakan dakwah. Apa yang kita mampu gunakan untuk dakwah. Berbakat dalam menulis, tulislah dakwah. Berbakat dalam bercakap, ucapkan kata-kata dakwah. Berbakat menyanyi, gunakan bakat nyanyi itu untuk dakwah. Berbakat apa lagi? Melukis, design, buat video, buat filem, buat semua tu untuk dakwah. Gunakan segala kudrat yang kita ada untuk sebarkan kebaikan dan cegah kemungkaran. Jangan sebarkan kebaikan je. Hari ni ramai orang ingat dakwahnya hanya sekadar amar makruf. Positive vibe. Dakwah ni bukan sekadar positive vibe. Kalau positive vibe semata-mata orang kafir pun buat. Betul. Tapi dakwah ni menggabungkan antara amar makruf dan nahi munkar, cegah kemungkaran. Tak ramai orang berani cegah munkar, sebab kalau cegah munkar insya-Allah kena bash. Kalau amar makruf orang suka. Just bayangkan nabi yang sebaik-baik dikutuk. So bayangkan kita ni orang yang peringkat mana jauh dengan Nabi SAW. So apatah lagi kita lah kalau kita buat kerja dakwah, memang bila orang kutuk kita, orang sindirkan kita, itu benda yang biasa. Sebab itu adalah lumrah apa yang para sahabat, para nabi alami. Okay? Dan saya nak tambah sikit, kenapa saya cakap dakwah ni antara cara paling ampuh untuk jaga diri kita dan jaga orang lain? Sebab Allah janji. Allah kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata dakwah. Bila kita ucapkan kata-kata dakwah, bila kita ajak orang baik, cegah kemungkaran, janji Allah apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah sendiri kata, kami yang akan jaga diri kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa. Dan kadang-kadang kita suka sembang bola. Kita suka sembang pasal artis. Kita suka sembang benda-benda pelik-pelik, lepak-melepak sini sana. Sedangkan ucapan ataupun kata-kata yang paling Allah suka apa dia? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan yang paling baik adalah, so nak jadi orang yang terbaik, ubah kata-kata kita. Contoh satu lagi hadis yang sangat saya rasa penting. Nabi kata, tidak lurus iman seseorang
tidak lurus iman seseorang sehingga tidak lurus hatinya. Maknanya kalau hati kita tak okey, iman kita tak okey. Dan Nabi kata tidak lurus hati seseorang sekiranya kita tidak lurus lisannya. Maknanya nak hati kita baik, mulakan dengan ubah kata-kata. So kalau nak ubah diri kita, nak selamatkan diri kita, nak selamatkan orang lain, ucap kata-kata yang baik. Bila kita mula ubah mulut kita, kita ucapkan kata-kata baik, Allah ubah hati kita, sekaligus Allah akan ubah iman kita. Betul? Buat dakwah. Itu solusi yang ke lazimi, kedua solat, ketiga duduk dalam suasana yang baik, kawan-kawan yang baik. Yang keempat, kena buat dakwah. Yang kelima yang mana? Yang kelima, ikut usrah. Ikut usrah. So macam ini adalah kesinambungan daripada kempen ni juga sebenarnya. Sebenarnya So kempen membina generasi harapan. So bila kita orang selama ni kita pergi sekolah, kita bagi talk apa semua, dia macam tak ada satu follow up. Tak ada satu follow up. Kita orang just pergi ke sekolah and then that's it. And then pergi pula sekolah lain and then that's it. So spesifik khusus bila kita adakan kempen macam ni, kempen membina generasi harapan. So bila kita pergi ke sekolah-sekolah, akan ada follow up. So antara cara untuk kami follow up adalah kami akan salurkan ke kempen membina generasi harapan ni kami dengan KRIM, Kelab Remaja Global Thinker Academy di seluruh Malaysia, insya-Allah. Maknanya memang kami ada, insya-Allah, ada jangan risau. Tenaga untuk buat program-program dakwah susulan. Kami ada sukarelawan di setiap cawangan yang kami namakan sebagai relawan remaja. So point dia dekat sini memang kita akan ada follow up kan. Untuk selepas ni bila kami pergi ke sekolah akan ada follow up selepas tu, insya-Allah. Kita bagi ceramah-ceramah. Kita bukan one off je. Insya-Allah selepas ni kita bukan one off. Akan ada kami dan diorang pun akan offer usrah, offer program-program untuk korang sertai dia setiap cawangan di setiap ada 31 cawangan seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Sebab itulah kami pun nak buat kompleks dakwah remaja semua tu kan. Sebab kita bukan just nak pergi bagi talk. Korang pun untuk ada bersama-sama dengan kami, dia seolah-olah macam kereta api lah. Kereta api kan. Dia datang kat korang, it's up to you ni untuk buat kerja dakwah. Okay. So itulah hasrat kami. Dan itulah 5 cara macam ni kita nak selamat daripada maksiat akhir zaman yang macam-macam ni. Dan yang paling penting, yang last sekali, yang keenam adalah doa lah pada Allah SWT. Nabi SAW yang maksum tu pun doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, tetapkan hati kami dalam ketaatan padamu, pada agamamu. So Nabi yang maksum pun doa kita lagi. Even dalam hadis pun memang ada cerita pasal tahajud and then air darah apa semua tu kan, lama solat lama apa semua. Adakah Nabi ni bila ditanya oleh Aisyah, adakah tak layak, tak sepatutnya untuk aku menjadi hamba yang bersyukur. So point dia dekat sini, bayangkan Nabi yang sebaik, yang maksum, yang terpelihara daripada dosa pun, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sangat dahsyat ibadah dia. Kan, tapi itu pun macam mana kita bandingkan dengan diri kita kan, dengan banyak dosa dan sebagainya. So kita lebih lagi untuk bersama berada di dalam gerabak kereta api tadi untuk sama buat kerja dakwah. So bila kita mati nanti, kita mati dalam jalan dakwah, insya-Allah. Amin ya Allah. Doa banyak doa jatuh apa-apa luah pada Allah. Kadang-kadang Din, kita ni orang kita ni kadang-kadang tak tahu nak doa apa. Betul. Ustaz, apa doa nak ni? Ustaz, macam mana nak doa supaya hafalan melekat contohnya? Ustaz, macam mana doa supaya cepat masuk tak? Sebenarnya doa ni bahasa Melayu pun tak apa. Tak ada masalah pun. Bahasa Melayu pun tak apa. Guna je. Korang nak buat skrip sendiri. Nak buat skrip sendiri. Ya Allah. Itu lebih dekat sebab korang faham. Kan kadang-kadang bila baca Arab di sini tak faham. Sebab ramai orang doa ni kena ada spesifik doa. Tak pun. Nabi SAW pernah berjalan. Tiba-tiba Nabi SAW dengar ada sahabat tu dia berdoa. Sahabat tu puji Allah macam-macam lah tu, dia doa minta. Rasulullah suka dengan doa dia. So nak kata, kita bebas doa apa-apa yang kita nak minta. Jadikan Allah ni sebagai tempat kita meluah, tempat kita bercerita, tempat kita merintih, tempat kita merayu. Allah ni adalah Tuhan yang maha memahami. Allah faham kita. Lebih daripada kita faham diri kita. Kadang-kadang kita pun tak faham diri kita. So luah pada Allah. Kembali pada Allah balik. Bukan bermaksud Allah tak tahu apa yang kita nak. Tapi dia adalah satu ekspresi macam mana kita nak rendahkan diri kita sebagai hamba Allah. Betul. Even kalau kita tak berdoa pun Allah dah tahu. Tapi ini menunjukkan bahawa kita ni sebenarnya seorang hamba.
kita bila kita nak minta, contoh kita kerja kan dengan majikan, dengan bos kan, kita mungkin akan buat baik apa semua kan, menganjik apa, kita nak orang kata kipas lah, mengampu bos dan sebagainya kan. Tapi bos tu memang tak tahulah apa isi hati seseorang tu kan. Tapi Allah, tapi hebatnya Allah, kita tak berdoa pun Allah dah tahu. Tapi nak menunjukkan bahawa kita ni adalah serendah-rendah makhluk. Memang itu tugas kita untuk rapatkan diri kepada Allah, dan Allah nak tengok macam mana kuat ataupun tidak diri kita ni kan, nak rapat, nak berusaha untuk rapat dengan Allah SWT. InsyaAllah itulah perkongsian kami pada malam ini. Moga-moga dapat manfaat. Okey, sekarang ni kita nak buat giveaway lah. Giveaway. Ada 4 buku yang kita nak hadiahkan sebagai giveaway. Pertama, buku daripada Aizuddin, novel daripada Aizuddin. Ni yang tahun ni punya lah, Sebelum Nafasku Terhenti. Tapi kita tak boleh bagi live lah. Kita tak boleh bagi live. Jangan pelik macam mana saya nak dapatkan buku ni. Tu nanti kita akan cerita lepas ni lah. So Aizuddin ni antara penulis buku bestseller lah dekat lebih kurang 50,000 naskah. Masya Allah. Dan ni yang terbaru lah. Sebelum Nafasku Terhenti. Sebelum Nafasku Terhenti. Novel. Giveaway yang kedua yang kami nak hadiahkan adalah buku saya, Surat Cinta untuk Pendosa. Buku yang ketiga adalah buku saya juga, Surat untuk Orang yang Putus Asa. Dan giveaway yang keempat, saya nak hadiahkan buku saya juga, Surat untuk Orang yang Putus Cinta. So macam mana nak dapat dan menang giveaway ni? Mudah je. Syarat yang pertama, InsyaAllah kami akan save live ni. So syarat pertama, buat nota daripada apa yang kami sampaikan sepanjang 1.5 jam. Nota yang terbaik kami akan bagi hadiah. So share nota tu dekat story Instagram korang. Jangan lupa tag saya, Ustaz Anin, tag Tarbiyah Sentap Official, dan tag Aizuddin Hamid. Dan kami akan repost nota korang. Nota yang terbaik, paling lengkap, kami akan hadiahkan buku. Kami akan pilih 4 orang yang terbaik, InsyaAllah 4 orang. Dan kami akan umumkan pemenang melalui media sosial, melalui IG lah, pada minggu depan InsyaAllah. Hari apa tu Din? Jumaat boleh? Hari ni hari apa? Hari ni hari Sabtu. Ke nak Sabtu minggu depan? Sabtu minggu depan boleh. Mana tahu mungkin ada rezeki kita on live lagi. Kita akan umumkan pemenang. 4 yang terpilih kami akan hadiahkan buku seorang satu. So saya ulang balik syarat dia. Buat nota daripada apa yang kami sampai pada awal sampai sekarang ni. So share nota korang di story korang. Jangan lupa tag saya, Tarbiyah Sentap Official, dan juga Aizuddin Hamid. Nota yang terbaik, yang paling lengkap, paling cantik, kami akan hadiahkan buku. Dan tapi kenapa? Kalau ada yang terlepas macam mana tu? Akan save kan? Kita akan save live ni. Kita akan save live. Korang boleh tengok dekat IGTV kami. Dan kenapa kami suruh buat nota ni sebenarnya? Sebab kadang-kadang apa yang kita dengar tu tak masuk ke hati. Tapi bila kita menulis balik, benda tu akan masuk ke hati. Itu satu. Kedua, kenapa kami suruh share? Korang share nota korang tu dekat Instagram, dekat story korang. Sebab kadang-kadang apa yang kami sampaikan, yang kami membebel 1.5 jam ni, boleh jadi orang tak berubah pun. Tapi boleh jadi asbab nota yang korang share kat story tu, kawan-kawan korang tengok, tersentuh dan berubah. Korang dapat pahala yang sangat banyak. Sebab hidayah Allah ni dia boleh datang daripada macam-macam cara. So moga-moga asbab daripada nota-nota korang tu menjadi asbab hidayah untuk diri korang sendiri, diri kami sendiri pun, dan kepada semua orang yang membaca nota-nota korang, insyaAllah. Due date pada hari Sabtu minggu depan. Kami bagi masa seminggu. Seminggu ke lama sangat? Kita selalu buat apa? Seminggu lah selalu. Seminggu lah. So ada masa seminggu untuk korang buat nota. Dan nota yang terbaik kami akan umum pemenang pada hari Sabtu minggu hadapan jam 9 malam, insya-Allah. So wallahualam, sebagai kesimpulan kami nak ajak sekali lagi sama-sama kita menyumbang dalam kempen Membina Generasi Harapan. Kami ada pinkan nombor account untuk bank. korang menyumbang untuk sama-sama menyalurkan sumbangan. RM10 pun tak apa, RM20 lagi banyak lagi bagus. Yang mana duit-duit memang kita akan gunakan sumbangan tu untuk kerja-kerja Islam. Duit-duit tu bukan untuk keuntungan kami wallahi, tapi untuk kami guna balik untuk gerakkan dakwah di seluruh negeri, insya-Allah. Setiap cawangan, dan untuk membina kompleks pusat dakwah remaja ni, insya-Allah. Dan kalau korang rasa nak menyumbang, nak mendapat saham, insya-Allah sama-sama kita. Wallahu alam. Ada apa-apa kata-kata akhir? Kata-kata akhir saya nak kongsikan sebuah hadis Tirmizi, yang mana dalam sebuah hadis tu ada menyatakan tidak akan berganjak anak kaki anak cucu Adam ni, tak akan berganjak kaki kita dekat akhirat di hadapan Allah SWT, melainkan setelah kita ditanya tentang 4 perkara. Yang ni masa dekat akhirat nanti kita akan ditanya tentang 4 perkara ni. So perkara yang pertama adalah berkaitan dengan usia dia. Macam mana dia gunakan usia dia untuk memberikan manfaat kepada Islam. So yang pertama berkaitan dengan usia ataupun umur.
Yang kedua adalah berkaitan dengan harta dia. Macam mana dia dapat harta dia kan kat dunia ni kan, dan dalam masa sama macam mana dia gunakan balik harta dia tu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan apa Ustaz ingat tak? Masa muda. Masa muda, usia muda dia. Macam mana dia gunakan Senang usia sebelum muda. lapang. Point dia dekat sini, setiap apa yang kita buat dekat dunia ni memang kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kat akhirat. Kita tengok macam ni kan, mungkin dari segi kempen ni sendiri, kempen membina generasi harapan. Mungkin ada orang yang tak mampu nak bercakap kan. Macam kami pun tak banyak ilmu pun, tapi kita just share apa yang kita orang ada. Okey, kita just share je. Tapi ada orang yang mungkin dia pakar dari segi melukis, pakar dari segi bidang masing-masing lah. Tapi mungkin cara korang untuk memberikan sumbangan kepada kerja-kerja Islam adalah dengan memberikan sumbangan dari segi wang ringgit. Okay? Mungkin itu adalah kemampuan korang. So kami sangat-sangat berharap agar korang sebar luaskan kempen membina generasi harapan ni. Dan insya-Allah kita akan ada banyak poster lepas ni. Akan ada poster pasal jelajah, poster pasal ataupun video kan Ustaz, banyak Kita memang akan sebar luaskan kempen ni. Dan kami sangat-sangat berharap agar korang dapat bersama-sama kami untuk sebarkan kempen Kalau boleh insya-Allah. screenshot nombor akaun yang dekat kami pinkan ni, untuk korang share kat mak ayah korang, ataupun korang sendiri nak menyumbang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan pesanan terakhir daripada saya, Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hendaklah kamu tolong bantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu saling membantu dalam perkara dosa dan juga maksiat. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya azab Allah amatlah dahsyat. So sama-sama kita tolong bantu dalam menjayakan kempen membina generasi harapan. Kami doa sungguh-sungguh, kami yakin insya-Allah remaja-remaja dan anak muda Malaysia ni akan bangkit dan akan membawa satu gelombang dakwah yang baru di kalangan masyarakat ni insya-Allah. Dan moga Allah jadikan kita semua mati dalam keadaan Islam dan dalam masa buat dalam kerja-kerja dakwah. Dan sabat atas jalan dakwah ni insya-Allah. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri kami sendiri. Kalau korang nak berpeluang untuk dapatkan buku-buku secara percuma ni, giveaway, ingat syarat dia apa? Buat nota balik daripada apa yang kami sampaikan daripada awal sampai habis ni. Share nota korang di story Instagram. Jangan lupa tag